Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Kembali lagi dengan satu ulasan yang panas berkaitan dengan hari ini pula berkaitan dengan SPRM. Di mana SPRM hari ini telah menerima satu kejutan luar biasa dari Parti Muda pimpinan Syed Saddiq. Dalam satu artikel, Muda mohon mahkamah isytihar SPRM tiada kuasa siasat Hakim Nazlan. Akhirnya ini berbalik kepada isu pembebasan Najib Razak, di mana beliau telah gagal untuk mengurangkan tempo hukuman penjaranya selama 12 tahun. Bahkan beliau akan meneruskan tempo hukumannya 12 tahun di penjara Kajang. Namun akhirnya tuan-tuan dan puan semua, UMNO pula memohon yang di Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan kepada Najib Razak. Hari ini pula kita mendengar nama Hakim Nazlan yang semakin tular di media sosial, di mana ini antara kenyataan daripada Setiausaha Agung Muda, Amir Hariri Abdul Hadi, menyatakan bahwa pendedahan surat SPRM dan surat daripada Menteri Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said yang bertarikh 20 Mac lalu telah mendedahkan pelanggaran serius oleh SPRM. Jadi bagi saya ini satu isu yang amat panas kalau dalam kenyataan ini yang menyatakan bahwa pendedahan pelanggaran serius oleh SPRM. Ini satu kejutan besar kepada Tan Sri Azam Baki. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, sebelum saya meneruskan isu panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share dan tekan butang subscribe. Parti Ikatan Demokratik Malaysia ataupun MUDA memfailkan saman pemula terhadap SPRM terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berhubung penemuan agensi itu bahawa Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali melanggar Kod Etika Hakim 2009. Awal bulan ini, media melaporkan surat yang tular didakwa daripada Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki kepada Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat bertarikh 20 Februari lalu yang menyatakan bahawa siasatan SPRM menemui isu salah laku oleh Muhammad Nazlan yang perlu dipertimbangkan oleh Ketua Hakim. Surat itu menyatakan kesalahan yang didakwa di bawah Kod Etika Hakim 2009 berlaku apabila Muhammad Nazlan yang ketika itu Hakim Mahkamah Tinggi mendengar perbicaraan kes penyelewengan dana SRC International Sendirian Berhad yang dihadapi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Muhammad Nazlan mensabitkan dan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta selepas mendapati Najib bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana SRC International. Melalui saman pemula difailkan pada 12 April lalu, melalui firma guaman Tuan Lim Wei Jit, MUDA memohon perisytiharan bahawa SPRM tiada bidang kuasa menyiasat dan membuat penemuan bahawa Hakim Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan melanggar Kod Etika Hakim 2009 dan terdapat konflik kepentingan ketika mendengar sesuatu kes. Parti itu juga memohon perisytiharan bahawa penemuan SPRM bahawa Muhammad Nazlan melanggar Kod Etika Hakim dan mempunyai konflik kepentingan ketika mendengar kes SRC International adalah tidak sah dan tidak berperlembagaan.
Dalam afidavit sokongan diikrarkan oleh Setiausaha Agung Muda, Amir Hariri Abdul Hadi menyatakan bahwa pendedahan surat SPRM dan surat daripada Menteri-Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said bertarikh 20 Mac lalu telah mendedahkan pelanggaran serius oleh SPRM. Jadi tuan-tuan semua, ini pasti mengejutkan Azam Baki, dan kalau benar-benar ada pelanggaran serius oleh SPRM, ini pasti akan ini pasti bagi saya secara pribadi saja, mungkin adakah reputasi SPRM dan juga Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, bagaimana pula dengan reputasi mereka? Jadi mungkinkah ada tindakan yang dikenakan, ataupun mungkinkah ya, seperti yang saya kata, reputasi mereka mungkin akan menurun, pandangan rakyat kepada mereka terhadap mereka mungkin akan menurun. Jadi ini semua akhirnya kita menantikan keputusan-keputusan ataupun berita susulan selepas ini. Teruskan bersama di dalam channel ini, jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Kembali lagi dalam channel ini dengan satu lagi ulasan, satu lagi berita panas luar biasa. Akhirnya, saudara-saudara, Muhyiddin Yassin dan juga kepimpinan tertinggi Bersatu dan Perikatan Nasional terima satu lagi kejutan. Kali ini salah seorang pemimpin berpengaruh, pemimpin tinggi PN Bersatu pula tiba-tiba terima kejutan besar, terima berita buruk, disaman. Akhirnya sebuah syarikat besar menyaman salah seorang pemimpin tertinggi Perikatan Nasional. Walaupun bukan Muhyiddin Yassin, bukan Hadi Awang, bukan Hamzah Zainuddin, tapi ini pula salah seorang pemimpin berpengaruh dan juga adalah bekas menteri semasa PN menjadi kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam satu artikel dari Astrawani, syarikat pengimport telur Saman Azmin Ali. Sebuah syarikat pengimport telur memfailkan saman terhadap bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, berhubung ucapan berbaur fitnah yang mendakwa syarikat itu memperoleh kontrak secara rundingan terus daripada kerajaan untuk mengimport telur dari India. Ini pasti satu lagi kejutan besar kepada seluruh kepimpinan Perikatan Nasional dan Bersatu. Oke, baik saudara-saudara, sebelum saya meneruskan artikel ini, sebelum saya meneruskan isu yang panas ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Dalam artikel ini, dalam pernyataan tuntutan, syarikat itu mendakwa defendant telah membuat dan menerbitkan satu ucapan memfitnah syarikat berkenaan dalam ceramah perdana Solidariti menentang kezaliman di sebuah dewan di Taman Melewar di sini pada 11 Mac lepas. Dakwa plaintiff, ucapan itu turut diterbitkan semula oleh media cetak dan elektronik di dalam dan luar negara, termasuk YouTube. Plaintiff mendakwa kenyataan fitnah tersebut diterbitkan semula oleh defendant walaupun mempunyai pengetahuan bahawa syarikat berkenaan hanya mengimport telur dari pasar raya tempatan, pasar mini dan pasar raya semasa musim perayaan bagi membantu menyelesaikan masalah kekurangan telur yang serius di pasaran mulai Oktober 2022. Menurut syarikat itu, kenyataan tersebut tidak benar dan melampau, yang mana syarikat berkenaan tidak pernah terlibat dan tidak mempunyai kaitan dengan apa-apa rundingan terus dengan kerajaan Malaysia. Plaintiff mendakwa tindakan Muhammad Azmin itu berniat jahat dan bertujuan untuk menjatuhkan imej serta reputasi plaintiff selain untuk mencapai
publicity murahan, serta kepentingan politik. Sehubungan itu, plaintiff memohon injunksi menghalang defendant, ejen atau pekerja mengucap atau menerbitkan ucapan fitnah tersebut serta memohon ganti rugi am, pampasan, teruk, teladan, faedah dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Sementara itu, Peguam Alice Ng Zikian yang mewakili plaintiff dalam kenyataan berkata, saman itu ditetapkan untuk pengurusan kes pada 16 Mei ini di hadapan timbalan pendaftar Rozana Husin. Ini pasti satu kejutan besar kepada Muhammad Azmin Ali dan kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional. Apa komen Anda, tuan-tuan dan puan? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini.